sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. How Kok Chung, Yang berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Yang berbahagia Datuk A.B. Rahim bin Muhammad Noor, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-Ketua Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kementerian, Lembaga Pengarah Universiti, Naib-Naib Chancellor, Ketua-Ketua Eksekutif, Dewan Jemputan, pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya menzahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapat kita bersama di Majlis Amanat Tahun Baru bagi tahun 2013 pagi ini. Amanat Tahun Baru ini telah menjadi satu acara tahunan kementerian di mana kita berpeluang bukan sahaja menghimpunkan satu keluarga besar yang mempunyai persamaan menggalas amanah membangunkan sektor pengajian tinggi negara, tetapi membolehkan kita mendapat gambaran hala tuju sektor ini bagi tahun 2013 yang sewajarnya menjadi panduan dan rujukan oleh semua pihak. Pada masa yang sama, peluang ini diharap dapat menjelaskan kepada masyarakat dan semua pemegang taruh apakah perancangan dan perkembangan sektor pengajian tinggi negara, khususnya dalam menjayakan hasrat Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Amanat saya pada tahun ini memberikan tumpuan kepada sumbangan pengajian tinggi dalam memacu daya saing Malaysia. Hal ini penting kerana pengajian tinggi bertujuan bukan sahaja memenuhi tuntutan dan kepentingan dalaman negara semata-mata, tetapi menentukan apakah Malaysia mampu mengekalkan daya saingnya dalam pentas global. Saya percaya daya saing Malaysia dan kelestariannya amat bergantung kepada sejauh manakah negara menjayakan kemampuannya menggerakkan ekonomi berinovasi, memantapkan sistem pengajian tinggi, menjamin institusi pengajian tinggi yang berkualiti, membangunkan mahasiswa IPT sebagai bakat negara dan mengoptimalkan peranan pengajian tinggi di peringkat global. Dan inilah asas dalam peranan sektor pengajian tinggi yang akan menentukan daya saing Malaysia masa kini dan akan datang. Seperti kita sedia maklum, cabaran dan perubahan lanskap pengajian tinggi amatlah dinamik dan perlu ditangani dengan bijaksana. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita melihat timbulnya keprihatinan yang lebih tinggi orang ramai akan kepentingan pengajian tinggi untuk pengukuhan ekonomi, pengembangan sosio-budaya dan pembangunan masa depan masyarakat yang pada asasnya bermula dari penguasaan ilmu seseorang individu. Dalam era perkembangan ilmu yang pesat, penghasilan inovasi serta tahap interaksi pada peringkat global yang tinggi, kita perlu memikirkan bagaimana sistem pengajian tinggi dapat meningkatkan kapasiti rakyat negara ini agar menjadi modal insan yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara sekaligus memantapkan tahap persaingan global Malaysia. Lebih penting, fungsi baru institusi pengajian tinggi dalam merakyatkan ilmu memerlukan perubahan paradigma yang akan memberi kesan kepada cara kita berfikir, mengatur strategi dan juga beroperasi. Justru itu, fungsi baru ini juga perlu
diintegrasikan dengan fungsi asas pengajian tinggi, iaitu pencarian ilmu dan meningkatkan tahap intelek rakyat, serta juga perlu mengambil kira akan transformasi dasar pendidikan pada peringkat prasekolah dan sekolah serta dasar-dasar lain yang berkaitan. Kesemua cabaran ini mendorong kementerian untuk menilai semula plan, polisi dan perancangan pengajian tinggi yang sedia ada, terutama kerelevanan teras utama dan indeks prestasi utama ataupun KPI dalam Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara PSPTN. Sehubungan dengan itu, suka saya maklumkan bahawa PSPTN yang dilancarkan pada tahun 2007 akan dikaji semula. Ini bertujuan menambah baik dan menyusun mengikut keperluan semasa dan akan datang melalui inisiatif baru yang berimpak tinggi, keberhasilan yang lebih jelas, berupaya dilaksanakan secara bijaksana sehingga mampu melonjakkan lagi pengajian tinggi negara ke tahap kegemilangan. Kajian PSPTN ini akan bermula bulan ini dan diharap dapat diselesaikan pada bulan September akan datang, dan insya-Allah hasil kajian ini boleh dilaksanakan mulai tahun 2014. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila masyarakat menyatakan universiti sebagai gedung ilmu, ia mempunyai pengertian yang mendalam. Universiti bukan sekadar pusat pengajian tinggi ataupun menara gading, tetapi adalah institusi pencinta ilmu atau menara ilmu, tempat di mana pengetahuan dikumpul dan yang baru diterokai, disampaikan kepada pelajar dan dipindahkan kepada masyarakat. Di universitilah cendekiawan daripada pelbagai bidang berkumpul dan sentiasa mengabdikan diri kepada ilmu, dan mereka menjadikan ilmu sebagai pegangan untuk membawa masyarakatnya maju ke hadapan. Negara tidak mampu menampung institusi pengajian tinggi yang tidak relevan. Sehubungan dengan itu, IPT perlu berganjak daripada paradigma menara gading ke menara ilmu. Universiti tempatan mesti melakukan perubahan atau transformasi sesuai dengan peredaran zaman dan kehendak semasa agar tidak terkebelakang dan terperangkap dalam corak pemikiran yang sama dan juga kaku. Bagi mencapai tujuan ini, IPT perlu keluar daripada tradisi lama yang hanya memberi perhatian kepada pengajaran dan penyelidikan, dengan juga memberi penekanan kepada kepentingan polisi awam selari dengan peranan ketiganya, iaitu perkhidmatan untuk masyarakat. Pendekatan yang memperlihatkan peralihan set minda dari ilmu untuk ilmu kepada ilmu untuk masyarakat dan negara ini akan membawa banyak manfaat, khususnya menyokong usaha institusi pengajian tinggi dalam mentransformasikan komuniti. Dalam hal ini, saya ingin menyarankan supaya setiap universiti diminta untuk mewujudkan pusat transformasi community university ataupun University Community Transformation Center, berasaskan niche masing-masing dengan menggerakkan sumber intelektual dan infrastruktur fizikal universiti untuk mentransformasikan komuniti. Pendekatan yang menggunakan strategi lautan biru ini akan mengoptimalkan kewujudan IPTA khususnya dan prasarananya dalam pembangunan komuniti yang inovatif. Ini dapat dilakukan dengan menghubungkan tenaga akademik dan mahasiswa dengan komuniti dalam konteks mewujudkan kursus-kursus praktikal yang boleh menangani persoalan komuniti setempat, mempromosi keusahawanan, menghubungkan universiti
Transformation Center, Community Transformation Center dengan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC dan Pusat Transformasi Bandar UTC, membenarkan penggunaan prasarana universiti oleh komuniti dan penyediaan pembelajaran sepanjang hayat. Ini akan menjadikan program jalinan atau libat sama komuniti semakin tersusun, kukuh dan memberi impak yang lebih besar. Kementerian mahu menilai setiap program jalinan atau libat sama komuniti berupaya memberi impak dan mempunyai nilai keberhasilan yang tinggi dalam mentransformasikan komuniti. Oleh itu, penilaian perlu dibuat ke atas setiap program jalinan atau libat sama komuniti tersebut. Dalam hal ini, kementerian telah mengambil inisiatif membangunkan Guide to Assessing Apex Special Project Community Engagement untuk menilai program jalinan dan libat sama komuniti yang diusahakan oleh USM dalam 4 aspek, iaitu perancangan, proses, keberhasilan dan impak. Kementerian akan menggunakan instrumen yang mula dilaksanakan di USM ini pada semua IPT yang lain bagi mengukur program libat sama komuniti mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia yang maju dan berpendapatan tinggi bergantung kepada usaha menjana ekonomi yang berinovasi. Sebagai hub inovasi negara, IPT mempunyai peranan penting dalam menjana pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara melalui aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan dengan menghasilkan paten, penerbitan berimpak tinggi dan mengeluarkan graduat pasca siswaza. Kita harus melangkah ke hadapan menentukan idea-idea baru dan dinamik yang dapat memperkukuhkan lagi rantaian penyelidikan, khususnya dalam aspek pengkomersialan. Sehubungan dengan itu, jentera inovasi semua institusi pengajian tinggi perlulah diperkemaskan lagi. Ini dapat dilakukan antaranya dengan menggalakkan penggabungan harta intelek dari semua IPT bagi menghasilkan produk baru atau produk nilai tambah. Oleh itu, kementerian sedang menimbang untuk menyediakan platform berpusat dengan membentuk Bank Harta Intelek IPT. Semua harta intelek yang dihasilkan oleh IPT Malaysia perlu didaftar dalam bank ini. Seterusnya, host bank ini akan menyediakan medium untuk penyebaran dan perkongsian maklumat tentang harta intelek yang telah didaftarkan. Bank yang dinamakan Idea Interchange and Connection Bank ini akan dikendalikan secara profesional dalam memperkukuhkan usaha mengalirkan hasil intelek berpotensi ke pasaran global. Bagi memperkukuhkan lagi sumbangan universiti penyelidikan, kementerian menyarankan agar kelima-lima universiti penyelidikan membentuk jaringan kolaborasi yang kukuh, iaitu jaringan Universiti Penyelidikan Malaysia atau Malaysia Research University Network (MRAN) yang akan dipengerusikan secara bergilir antara mereka. Jaringan ini akan berperanan sebagai sinergi kepada kegiatan penyelidikan dalam mengoptimumkan penggunaan kepakaran dan sumber, menonjolkan MRAN sebagai satu jaringan yang mantap di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa, sebagai peneraju dan perintis dalam aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan usahawanan, dan membimbing dan bekerjasama secara kolektif dengan IPT lain dalam dan luar negara dan dengan industri dalam usaha memupuk dan meningkatkan budaya penyelidikan. Langkah menubuhkan Aerospace Malaysia Innovation Center adalah bertepatan sekali dengan aspirasi ini yang memperlihatkan kerjasama dalam bidang aerospace antara IPT diketuai oleh Universiti Putra Malaysia UPM dengan penyertaan
Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Industri teknologi tinggi seperti Composite Technology Research Malaysia CTRM dan Malaysian Industry Government Group for High Technology MIGT bersama syarikat teknologi tinggi antarabangsa seperti European Aeronautic Defence and Space Company dan Rolls-Royce. Saya percaya jaringan MRAN akan membolehkan tumpuan diberikan kepada bidang-bidang utama penyelidikan negara yang lain juga. IPT mempunyai banyak makmal penyelidikan dalam niche yang sama. Contohnya, niche nanoteknologi mempunyai 16 buah makmal di merata IPT. Bioteknologi 41 buah makmal dan otomotif 84 buah makmal di seluruh negara. Kerjasama makmal penyelidikan merentasi IPT bersama industri adalah perlu jika kita ingin melihat keberhasilan yang berimpak tinggi. Sehubungan dengan itu, Kementerian ingin memperkenalkan program Central Lab Management CLM atau makmal pengurusan berpusat dengan peruntukan sebanyak 80 juta ringgit. Program ini bertujuan memastikan perkongsian teknologi antara makmal penyelidikan IPT bersama industri ke arah memajukan niche strategik yang dikenal pasti seperti nanoteknologi, bioteknologi dan otomotif, sekaligus membantu kemajuan industri negara, khususnya industri kecil dan sederhana. Kerjasama ini besar ertinya apabila ia bukan sahaja mempereratkan hubungan antara makmal IPT dan industri, tetapi turut membangunkan teknologi tempatan pada masa yang sama. Beberapa tahun terakhir ini saya telah meminta supaya semua universiti komprehensif mencari niche penyelidikan dan inovasi masing-masing sehingga menjadi universiti komprehensif berfokus yang unik dan mempunyai kekuatan tersendiri. Saya gembira melihat telah muncul beberapa universiti komprehensif berfokus seperti yang berfokuskan pengurusan, pendidikan, keusahawanan, pertahanan dan keselamatan, sains kelautan dan sains Islam. Kini telah tiba masanya kita memberikan tanggungjawab dan kepercayaan kepada universiti komprehensif berfokus untuk menentukan hala tuju, strategi dan pengurusan penyelidikan dan inovasi mereka supaya lebih berkesan dan berimpak tinggi. Kementerian akan menyalurkan terus dana penyelidikan dan inovasi kepada universiti ini berasaskan perancangan jangka sederhana dan keperluan dana penyelidikan secara tahunan. Sehubungan dengan itu, mulai tahun ini dana khas penyidikan sebanyak 10 juta ringgit disediakan bagi membolehkan universiti komprehensif dan komprehensif berfokus membangunkan bidang ujian mereka masing-masing. Mereka perlu mohon dan menepati syarat seperti biasa. Selain itu, bagi meningkatkan lagi kecemerlangan penyelidikan di IPT, satu sistem pengurusan geran-geran penyelidikan secara online akan diperkenal dan dilancarkan hari ini. Sistem yang dilengkapi dengan ciri-ciri laman sosial serta akses kepada bahan-bahan penyelidikan melalui portal penyelidikan MyGrants akan dapat membantu penyelidik dalam kerja-kerja penyelidikan dengan lebih mudah. Lebih penting, dengan adanya sistem MyGrants ini, kolaborasi antara penyelidik dari pelbagai IPT juga akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, serta produk-produk hasil penyelidikan juga akan dapat diakses oleh pihak industri untuk proses pengkomersialan. Ia juga dilengkapi dengan keupayaan untuk membuat analisis kepada data-data penyelidikan bagi membantu pengurusan atasan membuat pemantauan dan keputusan dasar. Kerajaan
dalam menjana ekonomi berinovasi turut bergantung kepada jumlah graduan pasca siswaza yang dianggap sebagai modal insan berpengetahuan tinggi. Berdasarkan rekod kementerian pada tahun 2012, jumlah enrolment pasca siswaza di institusi pengajian tinggi awam adalah seramai 79,633 orang, manakala hanya seramai 20,267 orang di institusi pengajian tinggi swasta. Ini bermakna terdapat jurang yang besar antara IPTA dan IPTS. Justru itu saya berharap IPTS khususnya dapat memperkukuhkan lagi program pengajian pasca siswaza mereka dan menambah jumlah pelajar di peringkat tersebut. Dalam hal ini, hala tuju dan pelaksanaan pengajian pasca siswaza perlulah lebih jelas dan tersusun. Sistem sokongan pengurusan pengajian ini mestilah diperkemaskan agar lebih cekap, khususnya di universiti baru. Selain itu, konsep kontinuum program pra dan pasca siswaza juga boleh diperkenalkan. Ini bermakna pelajar-pelajar pra siswaza yang cemerlang boleh diserap terus ke program pasca siswaza dan melalui kaedah ini ia boleh meningkatkan kemasukan calon pasca siswaza. Selain itu, kementerian juga akan melaksanakan pelaksanaan audit program pasca siswaza di IPTA. Audit ini mempunyai beberapa tujuan, iaitu pertama, memastikan kelayakan sarjana dan doktor falsafah dari IPTA yang telah diluluskan dan dianugerahkan sebelum penubuhan Agensi Kelayakan Malaysia pada 1 November 2007 diakreditasikan oleh MQA seperti mana program yang ditawarkan oleh IPTS. Kedua, membolehkan semua kelayakan sarjana dan doktor falsafah dari IPTA diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan disenaraikan di dalam Daftar Kelayakan Malaysia atau Malaysian Qualification Register. Ketiga, menyemak dan menilai amalan, dasar dan pencapaian pengendalian program pasca ijazah semasa IPTA, menanda aras ataupun benchmark standard dan kualiti pengendalian program pasca siswaza IPTA dengan amalan terbaik universiti-universiti terkemuka di luar negara. Dan keempat, melaksanakan analisis jurang dan analisis masalah. Lawatan audit program pasca siswaza IPTA ini dijangka bermula pada awal tahun 2013. Tuan-tuan dan puan-puan, kualiti adalah jantung kepada kecemerlangan dan kewibawaan institusi pengajian tinggi. Agenda memperkukuhkan kualiti IPT dalam semua aspek meliputi pengurusan institusi, program akademik dan penyelidikan, tenaga akademik, pelajar baru dan graduan yang dihasilkan akan dipergiatkan. Saya percaya IPT sentiasa memberi perhatian utama kepada soal kualiti dan tidak hanya memberikan tumpuan kepada aspek kuantiti sahaja. Hasil daripada pelbagai usaha dan inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan aksesibiliti dan equity pengajian tinggi, jumlah institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia telah berkembang secara dinamik. Sehingga 30 November tahun lalu, terdapat 37 buah universiti swasta, 20 buah kolej universiti swasta, 7 buah kampus cawangan universiti luar negara. Pada masa ini juga, negara mempunyai 414 buah kolej swasta yang aktif menawarkan sijil dan diploma dalam pelbagai bidang. Namun demikian, dalam kegairahan untuk meningkatkan kadar accessibility dan mengurus kepesatan perkembangan sektor pengajian tinggi negara, usaha-usaha pemerkasaan dan peningkatan keupayaan serta kualiti IPTS sedia ada perlu dilaksanakan secara berkesan
dan juga menyeluruh. Kementerian berpandangan jumlah IPT di negara telah mencukupi untuk menampung permintaan pengajian tinggi sama ada dari dalam dan luar negara. Walaupun permohonan ke IPT masih tinggi, terdapat tanda-tanda menunjukkan IPT mengeluarkan graduan melebihi kehendak pasaran. Oleh itu, bilangan IPTS yang ditubuhkan pada ketika ini wajar dikawal untuk memberi fokus kepada usaha memantapkan kualiti dan kelestarian IPT. Dengan ini, sukalah saya mengumumkan moratorium pembekuan ke atas penubuhan IPTS baru berstatus universiti, college universiti dan college. Semua suka. Yang akan dilaksanakan bagi tempoh 2 tahun bermula 1 Februari 2013. Walau bagaimanapun, pengecualian moratorium diberikan kepada permohonan IPTS yang sedang diproses. IPTS sedia ada yang mohon dinaik taraf, kampus cawangan luar negara yang mempunyai ranking terbaik dunia dan dibina dalam hak pendidikan yang telah dikenal pasti. Selaras dengan perkembangan sektor pengajian tinggi negara yang dinamik, khususnya pengajian tinggi swasta pada hari ini, Kementerian perlu lebih terbuka dalam menyemak semula semua peraturan dan garis panduan semasa agar lebih bersifat holistik. Perkara ini adalah bagi menyokong kepada pelaksanaan dasar liberalisasi pengajian tinggi yang bakal menjadikan sektor pengajian tinggi di Malaysia lebih berdaya saing dan kualitinya setanding dengan negara maju yang lain. Sehubungan dengan itu, inisiatif semakan semula terhadap peraturan-peraturan dan garis panduan di bawah Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996 ataupun Akta 555 akan dilaksanakan dengan pembentukan sebuah jawatan kuasa difungsikan oleh Profesor Datuk Dr. Hassan Said, Naib Chancellor Taylor University. Jawatan kuasa ini akan bermula bulan Februari dan dijangka inisiatif semakan semula ini dapat diselesaikan pada tahun ini juga. Selain itu, kementerian juga akan mengambil tindakan memperkenalkan semakan kelestarian terhadap 10 buah IPTS setiap tahun yang bertaraf universiti dan college universiti. Pemilihan IPTS yang disemak kelestariannya akan dibuat berdasarkan aduan-aduan yang diterima oleh orang ramai mengenai perkhidmatan dan prestasi IPTS tersebut. Jadi IPTS jangan selalu keluar khabar yang negatif. Jadi mereka akan dipilih untuk disemak kelestarian mereka. Ataupun pemilihan yang dibuat secara rambang. Langkah ini bertujuan mengenal pasti IPTS yang mempunyai risiko dan memberi peluang kepada mereka untuk mengambil tindakan susulan dan menentukan langkah-langkah penambahbaikan. Pada tahun lalu, 5 buah universiti penyelidikan telah dianugerahkan autonomi dalam 4 bidang, iaitu governance institusi, kewangan dan penjanaan kekayaan, pengurusan sumber manusia dan pengurusan akademik, serta kemasukan pelajar. Pada tahun ini, selepas selesai proses audit menggunakan instrumen Code of University Good Governance dan University Good Governance Index, saya ingin mengumumkan 2 buah lagi universiti awam telah layak dianugerahkan autonomi. Universiti-universiti tersebut adalah Universiti Islam Antarabangsa dan Universiti Utara Malaysia. Tahniah saya ucapkan. Saya berharap dengan pemberian autonomi ini, lembaga pengarah universiti mempunyai kesediaan untuk melaksanakan tanggungjawab baru selaras dengan penurunan kuasa kepada mereka demi kecemerlangan IPT. Sebagai tambahan kepada usaha berterusan meningkatkan kecemerlangan IPT melalui inisiatif Setara, MyRA dan MyQuest,
sistem penerapan disiplin pengajian ataupun disetara ke atas universiti dan kolej universiti di Malaysia telah dilaksanakan. Fokus disetara adalah terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam 4 disiplin pengajian, iaitu kejuruteraan, pelancongan dan hospitality, perubatan, pergigian dan farmasi, serta sains kesihatan. Pemilihan disiplin pengajian ini secara tidak langsung menyokong inisiatif bidang ekonomi utama negara ataupun National Key Economic Area dalam kluster pendidikan yang mensasarkan pembangunan beberapa kelompok disiplin pengajian. Sebanyak 37 buah universiti dan kolej universiti terlibat dalam penilaian pada kali ini. Dan selepas proses penilaian yang teliti dijalankan oleh Jawatankuasa Khas, sekecita saya maklumkan keputusan disetara telah bersedia untuk diumumkan mulai hari ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua IPT yang terlibat, kerana saya difahamkan hampir semua IPT yang layak telah menyertai eksersis disetara kali ini. Ini adalah satu petanda baik dan menggambarkan kesediaan IPT di negara menobatkan kualiti dan kecemerlangan dalam institusi mereka. Di masa akan datang, saya berharap eksersis ini dapat diperluaskan untuk bidang-bidang pengajian yang lain pula, sehingga pada satu masa nanti semua bidang pengajian akan dapat dinilai. Ini juga membolehkan eksersis disetara akhirnya menggantikan eksersis setara, insya-Allah. Selain universiti, aspek kualiti dan kecemerlangan institusi politeknik juga turut diberikan perhatian agar dapat memberi sumbangan yang berkesan, melahirkan tenaga kerja mahir khususnya dalam menjayakan program transformasi ekonomi. Selepas melancarkan transformasi politeknik pada tahun 2010, banyak perkembangan dan kemajuan telah tercapai dalam usaha mengarus perdanakan politeknik sebagai institusi pilihan. Sehubungan dengan itu, bagi meneruskan usaha murni ini, fasa 2 iaitu fasa peningkatan transformasi politeknik akan dilancarkan pada tahun ini. Pada masa yang sama, eksersis polirate bagi mengukur kecemerlangan institusi politeknik negara akan terus dilaksanakan meliputi 23 buah politeknik pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, penghasilan modal insan unggul adalah penting ke arah pembentukan masyarakat dan negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Ini bermakna kualiti graduan institusi pengajian tinggi mesti diperkukuhkan, terutama dalam aspek kemahiran pemikiran, peringkat tinggi, penyelesaian masalah dan komunikasi lisan. Walau bagaimanapun, hasrat ini akan terganggu sekiranya pendekatan pembelajaran dan pengajaran di IPT masih berpusatkan pensyarah, kuliah yang berbentuk sehala, penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning jarang berlaku, dan masih banyak kursus yang bergantung kepada peperiksaan akhir sebagai cara untuk menilai penguasaan hasil pembelajaran pelajar yang pelbagai. Justru itu, kita perlu melipat gandakan usaha dalam bidang pembelajaran dan pengajaran secara strategik dan berkesan, termasuk mentransformasikan kurikulum berasaskan hasil, pengajaran berpusatkan pelajar dan penilaian sebagai asas pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran pengajian tinggi, kita perlu meneliti kembali sejauh mana pelajar belajar dengan bermakna dan sejauh mana pensyarah mengajar dengan berkesan. Kita perlu memastikan empunya pembelajaran, ownership of learning adalah pelajar. Pengajaran yang dilakukan oleh pensyarah sepatutnya merangsang, membantu, membimbing dan mendorong setiap pelajar yang berlainan latar belakang dan upaya untuk terus belajar secara mendalam dan bermakna. Ruang dan peluang pembelajaran seharusnya dibuka seluas-luasnya untuk membolehkan setiap pelajar belajar menguasai hasil pembelajaran program pengajian.
Dengan usaha ini, saya yakin roh pembelajaran dan pengajian tinggi akan terus subur dalam menghasilkan modal insan yang kita harapkan. Inovasi pembelajaran dan pengajaran juga perlu mengambil manfaat perkembangan teknologi, khususnya ICT. Sehubungan dengan itu, pada tahun lalu Kementerian telah mewujudkan dana T-Innovation bagi memperhebatkan lagi aktiviti penyelidikan dalam bidang pembelajaran dan pengajaran. Ini mencakupi skop yang luas dan meliputi pelbagai aspek utama pembelajaran dan pengajaran, seperti inovasi kurikulum, inovasi kandungan, strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan bantu mengajar, sistem perisian, pakej dan modul pengajaran dan pembelajaran, alatan, gadget, pengajaran dan pembelajaran, serta inovasi penilaian dan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran. Sejak dilancarkan Oktober tahun lalu, 90 cadangan penyelidikan telah pun diterima, dan selepas semua proses berjalan, produk akhir T-Innovation akan dapat dihasilkan menjelang akhir tahun ini. Pelaksanaan penyelidikan T-Innovation ini diharap akan dapat menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui penciptaan ilmu dan kaedah baru yang akan memupuk daya kreativiti dan inovatif serta mampu melahirkan graduan-graduan yang mempunyai atribut peboleh pasaran. Tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran mahasiswa di kampus bersifat sementara, lazimnya antara 2 hingga 4 tahun. Oleh itu, kesempatan ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya, terutama dalam konteks pembelajaran dan pengajaran tidak formal. Memandangkan pelajar menghabiskan lebih banyak masa di kolej siswa, IPT perlu memikirkan bagaimana kolej boleh berfungsi sebagai tempat pembelajaran selain di dewan kuliah dan juga makmal. Oleh itu, universiti perlu mengambil peluang ini untuk membina sekitaran kolej sebagai tempat pembelajaran kedua. Paradigma begini membolehkan pembangunan dan pengurusan kolej dirancang sebagai tempat berehat dan belajar. Dengan perspektif baru ini, kolej dan sekitarannya perlu dibangunkan untuk memenuhi beberapa keperluan lain, keperluan riadah dan bersukan, serta keperluan untuk berinteraksi dan membina kemahiran insaniah. Daripada perspektif kolej sebagai tempat pembelajaran kedua ini, universiti perlu menyediakan kemudahan infrastruktur dan sumber manusia yang membolehkan fungsi ini dilakukan dengan berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan, meskipun pertumbuhan ekonomi negara berada pada tahap yang kukuh, kita perlu terus memberikan perhatian kepada isu dan cabaran kebolehpasaran graduan. Kita sedia maklum bahawa blueprint kebolehpasaran graduan 2012-2017 telah dilancarkan pada akhir tahun lalu, bertujuan memenuhi keperluan guna tenaga profesional dan mahir bagi pembangunan negara. Intipati pelan tersebut ialah bagi mewujudkan sistem pengajian tinggi yang mampu melahirkan modal insan yang berkualiti, berdaya saing secara global serta memenuhi keperluan negara. Ia juga memberi perhatian kepada peluang kerjaya impian bagi mengelakkan pengangguran dan bersifat lebih fleksibel untuk berhadapan dengan perubahan ekonomi dan peluang pekerjaan di masa hadapan. Untuk memastikan blueprint ini diterjemahkan sebaik mungkin, maka setiap IPT perlu menjadikannya sebagai satu panduan dalam memastikan kurikulum yang ditawarkan di IPT sentiasa selari dengan perkembangan dan keperluan pelbagai pihak termasuk industri. Inilah masa yang tepat untuk semua kepimpinan IPT melihat kembali program akademik sedia ada dan menyesuaikannya bagi membolehkan semua atribut kebolehpasaran graduan digembeling secara bersepadu. Program-program baru pula perlu dibangunkan dengan mengambil kira
kerelevanan ilmu untuk dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat, dan sebaik-baiknya dibangunkan bersama-sama dalam konteks perkongsian strategi. Dalam hal ini, Kementerian Pengajian Tinggi telah memperkenalkan Pusat Kecemerlangan Industri atau ICOE sebagai satu mekanisme bagi menghubungkan pengajian dengan pekerjaan, di mana industri bekerjasama dengan penyedia pendidikan agar pelajar diterap dengan kemahiran yang diperlukan dalam pekerjaan. Selain itu, untuk memantapkan lagi perkongsian strategik antara universiti dan industri, program ICOE sedia ada dalam kluster otomotif, minyak dan gas, elektrik dan elektronik, serta pemborongan dan peruncitan akan diperluaskan lagi pada tahun ini kepada 3 kluster baru seperti bioteknologi, pembinaan dan ICT, menjadikan 7 kluster secara keseluruhannya. Selain daripada kerjasama antara institusi pengajian tinggi, agensi-agensi kerajaan lain dan industri, transformasi kebolehpasaran graduan melalui ICOE ini juga akan melibatkan pembangunan wilayah ekonomi seperti wilayah Iskandar Malaysia, wilayah ekonomi koridor utara, wilayah ekonomi pantai timur, koridor pembangunan Sabah dan koridor tenaga diperbaharui Sarawak. Kita percaya melalui pelaksanaan ini, pembangunan modal insan yang lebih kompeten melalui mengikut keperluan industri dan wilayah akan dapat disediakan dengan lebih berstruktur dan tersusun. Pada masa yang sama, ia akan juga merangsang pelaburan asing, pembangunan ekonomi wilayah, membantu peningkatan sosio-ekonomi masyarakat setempat dan seterusnya negara. Persaingan pada abad ke-21 bukan hanya terletak kepada kejayaan akademik semata-mata, tetapi menuntut kejayaan dalam aspek yang lebih besar, terutama keupayaan berfikir secara inovatif dan kreatif di kalangan pelajar kita. Sehubungan dengan itu, mahasiswa di IPT perlu dibangunkan dengan kemahiran berfikir secara inovatif dan kreatif melalui program-program pembangunan potensi dan bakat diri, dan ini termasuk kursus co-curriculum berkredit. Walau bagaimanapun, kita mendapati kursus-kursus co-curriculum yang ditawarkan di IPT adalah terpisah dan tidak ada hubung kait dengan pembelajaran. Ini menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran di luar bilik kuliah. Justru itu, co-curriculum perlu menghubungkan pelajar dengan proses pembelajaran secara langsung, dan oleh itu sudah tiba masanya ia diletakkan di bawah pusat pengajian masing-masing. Apabila kerajaan memperkenalkan IM4U, Kementerian menyambut baik langkah ini kerana ia memberi peluang kepada kita menjadikannya sebagai platform atau kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan baru. Lebih penting, IM4U boleh mencapai matlamat membangunkan kemahiran insaniah pelajar dan nilai-nilai positif seperti kepimpinan, kesukarelawanan dan kewarganegaraan, di samping kemampuan mengemukakan idea-idea yang kreatif dan inovatif. Melalui penggabungan khidmat komuniti dengan kurikulum, IM4U juga menambah pengalaman belajar seseorang pelajar dan memperteguhkan tanggungjawab sivik kepada masyarakat melalui keupayaan menyelesaikan masalah sebenar masyarakat, sekaligus menjadikan mereka sebagai rakyat yang menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Wujudan IM4U Outreach di setiap IPT memberi cabaran berterusan kepada pelajar-pelajar IPT untuk bangunkan keupayaan menyediakan aktiviti-aktiviti yang lebih kreatif, yang mempunyai impak yang lebih mendalam, yang dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan bersifat lestari. Saya percaya pelajar-pelajar IPT negara dapat menyaut cabaran ini. Kementerian juga akan terus mendukung agenda pendidikan dan pembangunan keusahawanan
dalam kalangan pelajar di IPT bagi memastikan matlamat dasar pembangunan usahawanan IPT tercapai, maka plan tindakan usahawanan IPT yang komprehensif dan pragmatik bagi tahun 2013 ke 2015 akan diperkenalkan pada tahun ini. Plan ini menjadi satu kesinambungan kepada dasar pembangunan keusahawanan IPT yang telah dilancarkan pada tahun 2010 yang lalu. Saya percaya bahawa perancangan yang tersusun serta pelaksanaan yang komited terhadap plan tindakan ini akan dapat menyokong penyampaian matlamat untuk melahirkan modal insan negara yang berkualiti dan berdaya keusahawanan, di samping meningkatkan lagi jumlah usahawan di kalangan graduan IPT. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam era globalisasi, liberalisasi dan pendidikan berorientasi sempadan, strategi pengantarbangsaan pengajian tinggi tidak lagi bersifat satu keistimewaan, tetapi satu keperluan negara yang ingin mencapai kejayaan dalam sektor pengajian tinggi. Malaysia yang berhasrat untuk menjadi hub kecemerlangan pengajian tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa menjelang tahun 2020 perlu menjadikan strategi pengantarbangsaan sebagai satu agenda penting lagi kritikal. Pencapaian dan pengalaman Malaysia dalam sektor pengajian tinggi sekali lagi diktiraf dunia apabila pada tahun ini diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah persidangan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Eropah keempat ataupun 4th Asia-Europe Meeting of Ministers for Education dari 12 hingga 14 Mei 2013 akan datang di Kuala Lumpur. Sebanyak 27 buah negara anggota Kesatuan Eropah, 16 buah negara Asia dan 3 buah anggota baru iaitu Russia, Australia dan New Zealand akan dijemput untuk menghadiri persidangan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Eropah keempat ini. Mulai 15 Februari ini, Education Malaysia Global Services yang ditubuhkan tahun lalu akan mula beroperasi dan akan berperanan sebagai pusat sehenti bagi memantau, menyelia dan menyelaras urusan berkaitan promosi, pemasaran dan perkhidmatan sokongan pelajar antarabangsa yang terdapat dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia akan terus meningkatkan inisiatif pengantarbangsaan dengan strategi-strategi inovatif dan kreatif supaya mampu bersaing dalam penyediaan dan pelaksanaan perkhidmatan pengantarbangsaan yang efisien, berkesan dan produktif. Dalam hal ini, pengantarbangsaan tidak lagi terhad kepada faktor jumlah pelajar antarabangsa atau bilangan kampus cawangan luar negara, tetapi penekanan terhadap strategi pengintegrasian pengantarbangsaan dalam pelbagai perkhidmatan pengajian tinggi. Perkembangan ini menuntut kita untuk melakukan pemetaan baru dengan memberi penekanan kepada kesepaduan kecemerlangan dalam semua aspek perkhidmatan pengajian tinggi. Ini termasuk kecemerlangan akademik, kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran, kecemerlangan pembangunan, penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan, dan kecemerlangan kepimpinan pengajian tinggi. Dalam konteks ini, satu usaha yang boleh menyumbang hasrat mencapai matlamat kecemerlangan ini adalah melalui cadangan penubuhan konsortium di kalangan IPT Islam negara yang diterajui oleh Universiti Sains Islam Malaysia sebagai platform memperkasakan perkongsian pintar dalam aktiviti penyelidikan dan berkonsepkan global classroom di kalangan IPT serantau dan juga negara OIC. Kementerian mengalalukan usaha murni ini kerana ia akan memperkasakan lagi perkhidmatan pengajian tinggi negara sekaligus mempromosikan Malaysia menjadi pemimpin kecemerlangan pengajian tinggi di peringkat global. Tuan-tuan dan puan-puan, sempadan komuniti di ASEAN kini semakin kabur. Negara di rantau ini sepakat
untuk mewujudkan Komuniti ASEAN menjelang 31 Disember 2015. Pada ketika itu, Malaysia akan diberi mandat mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN. Ini bermakna kita diberi peluang mempelopori gagasan penubuhan Komuniti ASEAN yang bertunjangkan kepada penguasaan pengetahuan berasaskan penyelidikan, tenaga mahir, ekonomi hijau, masyarakat yang dilengkapi dengan maklumat yang tepat, dan struktur institusi yang berdaya saing dan persekitaran yang lestari. Oleh itu, ini adalah kesempatan terbaik IPT di Malaysia mengatur strategi dan mempromosi pengajian tinggi sebagai ejen perubahan bagi mewujudkan Komuniti ASEAN yang dinamik dan lestari. Sehingga 31 September 2012, terdapat seramai 14,156 orang pelajar dari negara ASEAN menyambung pengajian di Malaysia, manakala 9,008 orang pelajar Malaysia di negara ASEAN. Sebagai negara pembekal pengajian tinggi yang berkualiti di rantau ini, Malaysia berupaya memberi sumbangan dalam pelbagai dimensi untuk mencapai matlamat Komuniti ASEAN 2015. Sebagai contohnya, Universiti Sains Malaysia yang telah membangunkan pendekatan kelestarian untuk pendidikan, dan Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari di UKM yang menerajui penyelidikan sains kelestarian boleh menjadi pemangkin kepada sumbangan negara ke arah pembentukan Komuniti ASEAN yang dicita-citakan. Pada peringkat pendidikan latihan dan kemahiran pula, Malaysia boleh membantu dalam melatih dan membentuk tenaga mahir dalam kalangan negara ASEAN melalui politeknik dan college community. Institusi ini boleh membentuk kerjasama dengan institusi pengajian tinggi dalam Komuniti ASEAN melalui pertukaran pengetahuan dan personel, melalui proses rakan kongsi, kontrak penyelidikan, program latihan dan program pendidikan sepanjang hayat. Ini akan dapat merapatkan perhubungan antara institusi-institusi dalam Komuniti ASEAN dan pada masa yang sama membantu mentransformasikan sistem pendidikan Komuniti ASEAN sekaligus membentuk kesepaduan antara negara. Peranan Malaysia dalam agenda Komuniti ASEAN ini akan diperkukuhkan lagi melalui pelaksanaan agenda jangkauan global Malaysia. Setelah memulakan inisiatif jangkauan ini di negara Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam bagi tahun 2013 hingga 2015, ia akan diperluaskan lagi dengan menambah negara rakan terpilih seperti Mindanao, Filipina, Timor Leste dan Papua New Guinea. Dalam hal ini, satu cadangan Pelan Rangka Kerja Program Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mindanao akan disediakan oleh Jabatan Pengajian Tinggi. Pelan program pembangunan sumber daya manusia ini boleh diintegrasikan sebagai salah satu agenda pembangunan keseluruhan Mindanao yang akan diselia oleh Jawatankuasa Khas Filipina Malaysia yang telah dipersetujui penubuhannya oleh kedua-dua negara bagi menyelia proses damai dan pembangunan di Mindanao. Dan program ini juga boleh diaplikasikan kepada negara lain dengan tujuan yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, transformasi tersusun Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020 memerlukan sumbangan dan potensi seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang berpengetahuan tinggi ataupun berkemahiran tinggi. Melalui ilmu pengetahuan dan kemahiranlah rakyat kita bukan sahaja akan dapat meningkatkan tahap sosioekonomi mereka, tetapi membantu negara bersaing dalam dunia global yang semakin kompetitif. Sehubungan dengan itu, usaha untuk meningkatkan minat belajar tanpa henti dan pendidikan untuk semua di kalangan rakyat akan terus dipertingkatkan lagi. Pembelajaran sepanjang hayat yang telah dinobatkan sebagai tonggak ketiga dalam sistem pembangunan sumber manusia di negara ini, seiring dengan sistem persekolahan dan pendidikan tertiary, akan terus diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan Directory Interaktif PSH peringkat nasional, menjayakan Carnival My 3L peringkat nasional dan peringkat zon,
menjalankan kajian pemantapan program PSH dan mengadakan pelan tindakan penggalakan penyertaan industri dalam PSH dalam tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun lepas, Malaysia Qualification Agency MQA telah menubuhkan pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu atau Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) bagi menggalakkan lebih ramai golongan yang telah bekerja menyambung pengajian. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan APEL bagi maksud kemasukan pengajian peringkat sijil dan diploma akan mula dibuka mulai 1 Februari 2013. Inisiatif ini pastinya akan memikat golongan bekerja untuk belajar semula apabila APEL mengiktiraf pengalaman kerja mereka sebelum ini dan boleh diambil kira sebagai syarat untuk menyambung pengajian di peringkat sijil dan juga diploma. Sebagai sebuah institusi perdana yang menjayakan pembelajaran sepanjang hayat di negara, College Community memainkan peranan penting dalam menawarkan latihan dan kemahiran kepada orang ramai. Oleh itu, Kementerian ingin memaklumkan bahawa sesiapa sahaja boleh melanjutkan pengajian di College Community hanya dengan kelulusan minima 1 kredit sijil pelajaran Malaysia. Pada masa yang sama, beberapa inisiatif baru telah dikenal pasti akan dilaksanakan dalam usaha menambah penyertaan masyarakat, seperti memendekkan tempoh pengajian untuk sijil College Community terusan ataupun sijil jangka panjang dari 24 bulan kepada minimum 16 bulan. Jumlah sijil yang ditawarkan juga akan ditambah daripada 4 pada tahun lalu kepada 11 pada tahun 2013. Selain sijil College Community terusan dan modular, sijil College Community kemahiran khas turut dilaksanakan khusus kepada pelajar yang mengalami masalah pembelajaran seperti pekak dan bisu. Jika sebelum ini hanya College Community Selayang menawarkan sijil kemahiran khas dalam bidang perkhidmatan perhotelan kepada kumpulan ini, maka pada tahun 2013, 5 lagi College Community akan terlibat menawarkan sijil kemahiran khas kepada golongan yang tidak bernasib baik ini, dan bidang-bidangnya juga diperluaskan termasuk teknologi maklumat, fotografi, fashion dan pakaian, pemprosesan makanan dan pastry. Selain melebarkan akses, soal equity turut diambil perhatian. Hubungan dengan itu, bantuan kewangan College Community ditawarkan kepada mereka yang layak melalui tabung pinjaman pelajar. Bagi sijil College Community terusan, pelajar boleh menerima bantuan RM300 sebulan, iaitu bagi mereka yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan kurang RM3,000 sebulan, manakala dalam bentuk pinjaman pada kadar yang sama bagi pelajar yang berpendapatan keluarganya melebihi RM3,000 sebulan. Bagi pelajar sijil College Community modular pula, mereka boleh memohon wang saku sebanyak RM250 sebulan jika menepati kelayakan. Baru-baru ini, sewaktu merasmikan Karnival Jom Masuk You, saya telah mengumumkan pengambilan pelajar mod baru melalui dasar membantu kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Kaedah pengambilan pelajar yang diberikan pengecualian meritokrasi ini selari dengan prinsip kerajaan dan kementerian untuk melihat semua rakyat Malaysia mendapat hak berpendidikan tanpa halangan. Dalam hal ini, kejayaan UiTM mewujudkan program pra-universiti, iaitu program Destiny Anak Bangsa, boleh dijayakan oleh IPT yang lain dalam membantu kemasukan pelajar-pelajar kaum lain. Ini kerana dalam usaha kita mencapai negara maju berpendapatan tinggi, semua kaum perlu menjadi modal insan untuk negara. Dalam usaha kita melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, kita tidak boleh lari dari menyentuh soal pembiayaan sektor pengajian tinggi. Keupayaan negara menyediakan akses dalam pembelajaran di peringkat tertiary
maupun pembelajaran sepanjang hayat memerlukan kita memikirkan semula model pembiayaan pendidikan yang lestari dan berkesan. Adalah kesalahfahaman yang nyata bila isu pembiayaan pengajian tinggi hanya dilihat dari sudut Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan pembiayaan pelajar. Isu yang paling mendasar ialah bagaimana IPT awam menguruskan pelaburan dan pembiayaan kerajaan secara berkesan serta mampu menterjemahkan hasil yang memenuhi keperluan strategik negara. Kebergantungan IPT yang keterlaluan pada dana kerajaan sebenarnya telah mewujudkan fenomena pengurusan kewangan di IPT yang mungkin tidak cost efficient dan kegagalan untuk menjadi mandiri serta tidak kompetitif. PTPN pula memerlukan model kelangsungan baru untuk memastikan ia terus lestari tanpa mengabaikan kepentingan menterjemahkan dasar equity dalam pendidikan. Oleh itu, Kementerian telah menganjurkan inisiatif bagi menyemak dan mengkaji semula sistem pembiayaan pengajian tinggi secara komprehensif dalam usaha mewujudkan model pembiayaan yang lestari dan kompetitif sifatnya bagi menyokong pembangunan strategik negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kecemerlangan pengajian tinggi turut dibantu oleh sistem penyampaian dan budaya kerja yang inovatif lagi berkesan. Dalam hal ini, fungsi kementerian telah beralih dari memberikan penekanan terhadap kawal selia undang-undang regulator kepada fungsi pemudah cara ataupun fasilitator. Ini bagi memastikan persekitaran pengajian tinggi yang lebih kondusif dapat diwujudkan untuk perkembangan dan kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan yang seharusnya berasaskan kepada budaya keintelektualan dan keilmuan yang tinggi tanpa sebarang pengaruh politik dan birokrasi pentadbiran. Dalam memainkan peranan sebagai pemudah cara ini, Kementerian seharusnya bijak untuk sentiasa melihat amalan-amalan terbaik yang terdapat di sesebuah institusi untuk dipanjangkan amalannya ke institusi-institusi yang lain. Penekanan tidak seharusnya terhad kepada aspek pembelajaran dan pengajaran atau penyelidikan sahaja, tetapi fokus juga wajar diberikan kepada hal-hal yang melibatkan pentadbiran supaya isu-isu birokrasi yang sedia wujud dapat dikurangkan. Saya juga ingin meletakkan harapan supaya tahun 2013 ini lebih banyak aspek nilai untuk wang dalam pengurusan kewangan universiti sebagai sebuah badan berkanun dapat dipertingkatkan. Ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah termasuk melalui perolehan berpusat di kementerian bagi sesetengah perkhidmatan seperti yang telah sedia dilaksanakan sekarang, antaranya perolehan perisian untuk komputer, pengkalan data komersial untuk perpustakaan dan lain-lain lagi. Ini bagi memastikan terdapat penjimatan dalam pengurusan wang awam bila mana suatu perkhidmatan tersebut dapat dibeli pada kadar harga yang lebih rendah melalui kaedah pukal berbanding secara individu oleh universiti, politeknik ataupun college community. Saya juga ingin menyarankan supaya perancangan projek pembangunan di universiti-universiti awam juga mengambil kira aspek nilai untuk wang dengan memperbanyakkan kemudahan-kemudahan yang bersifat guna sama seperti dewan kuliah dan bilik tutorial supaya ia dapat dimanfaatkan secara lebih maksimum berbanding pembangunan fizikal yang bersifat faculty based sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, globalisasi telah menjadikan persaingan semakin kompetitif dan negara perlu meningkatkan daya saingnya agar tidak ketinggalan. Masa depan pendidikan tinggi Malaysia bukan lagi tentang retorik nasionalisme dan pembangunan modal lisan. Ia adalah tentang bagaimana pengajian tinggi akan mampu mendukung daya saing Malaysia dalam mendepani dampak globalisasi. Malaysia yang maju dan progresif adalah Malaysia yang berupaya menjadikan sistem pengajian tingginya sebagai instrumen dan sumber utama untuk membolehkan ia membina, mengukuh dan melonjakkan daya saing bangsa dan negara di peringkat global. Sistem pengajian tinggi
yang berupaya melonjakkan kebolehsaingan Malaysia akan pasti menjadikan negara dan bangsa kita lebih resilient ataupun kental. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada kejayaan melainkan pada tahap kecemerlangan. Sebagai Menteri Pengajian Tinggi, saya berharap semua institusi di bawah kementerian dapat memperteguhkan kedudukan mereka menjadi institusi yang cemerlang dan berwibawa. Dalam hal yang sama, kementerian berasa bangga dengan kejayaan atlet IPT mengungguli Sukan Universiti ASEAN di Laos tahun lalu. Tahniah dan syabas diucapkan. Namun, jika sukan kita boleh cemerlang dan diiktiraf dunia, maka tidak ada sebab pengajaran, penyelidikan dan inovasi serta khidmat masyarakat kita tidak cemerlang dan diterima global. Kita mesti memahami agenda teras yang perlu dimainkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi sebagai penyumbang kritikal kepada pembangunan, kemajuan dan transformasi negara. Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan berbanyak terima kasih kepada semua warga kementerian yang telah dapat sama-sama menyumbang kepada kejayaan kita selama ini. Amanat yang mempunyai 8 agenda dan 44 pernyataan dasar, inisiatif dan perubahan struktural ini bukan milik saya, tetapi milik kita bersama untuk menjayakannya. Ini kita hanya mempunyai 7 tahun lagi sebelum Fajar tahun 2020 terbit, sekaligus melihat Malaysia gah muncul menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Berbekalkan perancangan yang rapi dan pelaksanaan yang teliti, kita boleh merealisasikan semua hasrat dan impian yang kita tentukan ini, insya-Allah. Saya berdoa agar tahun 2013 memberikan kita lebih kebahagiaan dan kemakmuran. Bersama kita terus beriltizam mencarta pembangunan dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan apa yang robot kita akan lakukan. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya manusia boleh menari, robot juga boleh menari. Lagu Macarena yang dipopularkan oleh kumpulan blog The Rio ini. Baila pa baila alegría cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Baila pa baila alegría cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Itu dia lagu Macarena. Dengan sopan sekali ya. Berikan tepukan bagi kelestarian alam. Hasil yang direka oleh Universiti Teknikal Malaysia Melaka ini menggambarkan kesungguhan komuniti UTM mengoptimalkan sumber semula jadi di kampus, iaitu tasik. Sekalian, seterusnya adalah pengumuman sistem penerapan disiplin pengajian disiplin based rating system atau disetara. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk menekan iPad sebagai simbolik pengumuman disetara.
Majlis dengan ini menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Sri Dr. Abu Hassan Othman, Pengerusi Majlis Agensi Kelayakan Malaysia MQA, ke atas pentas untuk menyerahkan laporan disetara pada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Sri Dr. Abu Hassan Othman dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Syed Ahmad Hussein. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita teruskan lagi majlis dengan penyerahan watikah autonomi. Oleh itu majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Siddiq Haji Hassan, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Sri Dr. Zaleha Kamarudin, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita akan teruskan dengan sesi bergambar. Menerajui pendidikan tinggi geran-geran pendidikan secara online yang dilengkapi teknologi terkini. Projek MyGrants yang telah bermula sejak November 2012 ini dibangunkan dengan aplikasi sistem FRGS online. Sistem ini adalah sebagai pemudah cara untuk para penyelidik kita untuk ambil kira semua sekali dan sebagainya. So dan juga untuk ambil kira ETP, GTP dan menentukan keberkesan kuasa akan dibentuk, difungsikan oleh Datuk Hassan, Naib Chancellor Taylor University, nak kaji semua peraturan-peraturan yang selama ini digunakan untuk IPTS. Kita juga akan melakukan semakan kelestarian, health check on IPTS yang setiap tahun 10 secara rambang ataupun berasaskan pada mana yang kita dapati menjadi perhatian orang ramai kerana aduan dan sebagainya. Dan ini hanya meliputi universiti dan college universiti. The rest for colleges dia ikut biasalah, kalau ada aduan dia just ini. Yang ini 10 tahun because kita pun ada 60-70 macam itu 7 years. Kalau kita libatkan lagi banyak it will be too long. So 10 setiap tahun secara rambang dan berasas juga kepada yang selalu masuk surat khabar. Jadi orang ramai ingin tahu apa sebenarnya kedudukan universiti ataupun college universiti IPTS itu. Kemudian kita juga umumkan 2 universiti yang dapat melepasi autonomi, UIA dan UUM, dan kita juga mengumumkan pertama kalinya our D setara finding yang melibatkan 4 bidang disiplin. Kita berhasrat satu hari nanti kita tak ada lagi ukuran setara, tapi semua will be D setara based on disiplin. Sekarang ni ada 4 bidang disiplin. Saya telah minta supaya in the coming years disiplin-disiplin ini diperluaskan lagi, termasuk bidang-bidang lain. So we will know siapa universiti yang terbaik menawarkan program perubatan, program kejuruteraan, sains kesihatan, all these things. So that is what we are trying to do. We going into more detail. Then on kebolehpasaran graduan, ini satu isu yang sangat penting bagi kita. Kita mahu supaya kita dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan kita dan yang sudah tentulah menyumbang kepada kebolehdapatan kerja bagi graduan. Dan pendekatan yang kita ambil, satu kelemahan yang selama ni tidak menyumbang kepada kebolehpasaran graduan ialah tidak adanya kerjasama antara akademik dengan industri.
So kita telah mewujudkan ICOE yang menemukan mereka yang terlibat dalam industri dengan tenaga akademik, di mana pelajar-pelajar diberi peluang, dilatih dan sebagainya untuk ditanam dengan kemahiran yang memang perlu dalam sektor-sektor itu. Kita telah wujudkan sebelum ni 4 COE dalam 4 bidang dengan industri, dan pada tahun ni kita akan kembangkan lagi kepada 3, sektor binaan, sektor ICT dan satu lagi sektor tadi bioteknologi. Kemudian kita akan melancarkan pelan tindakan keusahawanan yang telah pun diluluskan oleh Kabinet 2013-2015, pelan pelaksanaan pada tahun ini juga. Then I talk about pemetaan baru pengantarbangsaan. It is no more about trying to attract students or setting up branch campuses. It is about kita punya perkhidmatan pengajian tinggi itu berada pada tahap kecemerlangan yang kita yang bersepadu. Every aspect of higher education services must be based on excellence. Maknanya bersepadu dari segi akademiknya, semua universiti penawaran program-program yang cemerlang, R&D dia yang cemerlang dan sebagainya, seperti yang telah saya kata, termasuk kepimpinan yang cemerlang. That's how we can compete, and if we want to make a mark in our higher education sector at the global level. Dan saya juga telah tekankan bahawa kita tak boleh elak, we are going to form ASEAN Community 2015. Apa peranan sektor pengajian tinggi untuk merealisasikan dan tentukan kita mendominasi apabila we have an ASEAN Community. Currently kita menampung 14,000 pelajar daripada negara ASEAN. We should have more, sebab saya ingat kita yang paling tinggi menyumbang kepada dalam kita menampung pelajar ASEAN. Dan kalau kita dapat lakukan itu, seperti yang kita sedia maklum, we are able to share and transfer our values to ASEAN dan sebagainya. So ini semua yang kita lakukan. Dan pembelajaran sepanjang hayat, we introduce, maknanya kalau dulu kita gabungkan pengalaman kerja hanya untuk program nak apply untuk degree. This year, kalau kita nak apply sijil, nak buat sijil ataupun diploma, kita juga boleh kumpulkan pengalaman kerja. So this is maknanya kita memperluaskan lagi minat ataupun mendorong orang untuk belajar, untuk sijil dan sebagainya. Dan lain-lain lah. College committee, kita mudahkan lagi, kita sediakan juga untuk orang pekak dan bisu. Kalau dulu hanya di Selayang, now kita akan perluaskan ke 5 lagi college community, dan kita perluaskan lagi program. Mereka juga kita perlu jadikan lebih produktif dan menyumbang kepada kemajuan negara dan sebagainya. So itulah antara amanat that we will see this year dan in the years to come. Bagian semula PSP PN tu, apa aspek yang kita akan kaji? Kita akan lihat dari segi matlamat, sasaran dan sebagainya. Saya ingat kita akan lancarkan pada Februari, Mac Februari, untuk kita terangkan secara detail. Tapi hanya untuk maklumatkan, maknanya usaha untuk melakukan itu akan dibuat tahun ini. Kajian tu siapa yang akan buat dalam kajian tu? Kita akan bentuk daripada yang yang disertai oleh tenaga akademik kementerian dan stakeholder yang lain. Dan kita akan buka kepada orang ramai, masuklah lebih-lebih lagi pada industri dan tenaga akademik, alumni semualah. Dr. Sri, the moratorium for the new private institutions, you said that exception is given to those who are already upgrading, whereas the new application will not be given. So right now, how many applications has the ministry received for new establishment, and how many are in the process? Saya ingat yang dalam yang risik-risik beritahu nak buka ada 89 kan, Korean University. Yes. 89, tapi yang betul-betul dah submit, saya ingat dalam pertimbangan kita ada 3-4 je. Itu je. Itu dari segi universiti dan college universiti. College langsung tak boleh buka. No more college.
2 years. 414 cukup. Nak naik taraf boleh. Berapa yang tengah dalam proses nak naik taraf? Itu pun tak banyak. Itu tak ada moratorium. Itu tak ada. Dr. Sri, moratorium tu started just because there's so many colleges ke? No, because we also want to look at their quality dan kelestarian dia, sustainability. So Datuk, sekarang has there been a lot of complaints about announcement Datuk for the 10 IPTS a year to have a health check? A lot of Complaints about IPTS, local IPTS. Saya tak faham. Has there been a lot of complaints? No, there are some that because through thanks to you all, you all always cover certain IPTS. So I think the ministry cannot remain silent. So the ministry has to take the initiative to really look into that institution to see to do a health check, and like I said, the whole purpose is to help them to make improvement. Datuk, this for community colleges, minimum 1 credit for SPM. When is that coming in? This year. This year. Which month roughly are we looking at? I think immediately. Mana tu? Immediately. Now, especially also they also now use dia punya tu pakai apa tu sistem tu. Using telephone, people can look at the program offered and can also apply through the telephone. We making, college community ni memang institusi yang asasnya ialah menjayakan pembelajaran sepanjang hayat untuk rakyat. So it's about time that they have all this yang mendatangkan kesenangan, convenience to the people. Okay. Tadi Datuk Sri dalam ucapan kata IPTA mengeluarkan gaduhan lebih pasaran. No, I'm saying about generally. Generally, we are also concerned about the fact that there may in certain areas we feel that the number of institution dah melebihi keperluan kita, sehingga ada juga yang boleh menyebabkan pelajar lebih banyak daripada pekerjaan yang ditawarkan. So bagi kita menentukan semua ini dapat kita hadapi, kita lakukan this moratorium. Dr. Sri, boleh beri contoh sektor-sektor yang there is an excess of graduate dalam bidang ini? Kita antaranya pendidikan, mana yang kita dah buat moratorium. And recently kita lakukan moratorium untuk pergigian. Sebelum ni kita buat untuk medik, lepas tu ada apa lagi? Nursing kita buat. But whatever it is, kita pada kita college 414 memang banyak. So maybe what I'm sure Jabatan Pengajian Tinggi dia ada kategori of all the IPTS yang ada, and then because we discover some IPTS jumlah pelajarnya less than 500, which is actually not sustainable. Sikit, because oleh kerana terlalu banyak, maka semua dapat sikit-sikit. Akhirnya boleh menyebabkan kita berhadapan dengan masalah, ditutup dan sebagainya. Dan kita dapati semua tu menjejaskan pendapatan institusi-institusi itu. So it's better that we maintain we concentrate on their quality, and we make sure these are the only players currently. Datuk Sri, yang dengan Emrun tu, yang Emrun tu, the Malaysia Research University Network, adakah ia bermakna sekarang kalau banding dengan keadaan dulu, universiti bukan bersaing antara satu sama lain tapi mesti kerjasama? Ya, dalam dunia yang berasaskan kepada pengetahuan, antara pendekatan yang perlu diambil ialah melalui kerjasama. Sebab kalau keadaan yang until now, the universities are all macam keeping jealously guard their secrets and they don't want to share knowledge. So now it's going to be different lah. Dia nak jealous, dia boleh terus jealous. Tapi dia perlu juga tahu yang kita nak ialah kita nak maximize kekuatan itu. That we should be able to collaborate. So that means they have to share lah among all
Dia dalam satu-satu pendidikan misalnya, dia punya rantaian tu, the chain is very long. Okay, very long. Dia tidak semestinya tu. Jadi dia boleh bagi-bagi siapa ambil bahagian mana. Something like that. Not necessarily itu. Dia compete dari segi somebody evaluate that university, berapa dia punya kekuatan, ranking, gitu. Bukan dia lawan macam main bola. Tak, maksudnya macam all the research that the knowledge, findings, Yeah. that means have to share. Supaya tak bertindih apa semuanya. So because there's a lot of overlapping sekarang. Dia tak kita, ilmu tu you tak tahu sama ada tu itu. Jadi dia actually luas. Jadi you can know each university apa buat apa dan sebagainya. Okay. Yang lain di setara MQA can answer. But tomorrow pun benda tu akan keluar. You want to ask about di setara dalam 4 bidang. Alright. Okay, sikap. Here.